أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat, sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas pada qadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, yakni meminda atau mengubah apa-apa keterangan suci, kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah, dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya, mereka tidak mengisi ke dalam perut mereka selain dari api neraka, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan ia tidak akan membersihkan mereka dari dosa, dan mereka pula akan beroleh azab sengsara yang tidak terperi sakitnya. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk agama Allah, dan membeli seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. Maka sungguh ajaib kesanggupan mereka menanggung seksa api neraka itu. Setelah dibaca dalam ayat yang terdahulu seruan Allah kepada seluruh manusia supaya memakan makanan yang halal zatnya dan halal mengambilnya, cara mengambilnya, bukan yang haram zatnya atau yang haram cara mengambilnya. Itulah perintah Allah kepada seluruh manusia. Dan Allah Ta'ala melarang daripada perkara yang keji dan buruk. Allah Ta'ala rahmat, maha rahmat terhadap hamba-hambanya. Semua perintah Allah adalah baik kepada manusia. Maka janganlah manusia melawan firman Allah. Jangan bercakap dalam perkara yang mereka tidak tahu. Terimalah ilmu Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Namun ada kalangan mereka yang kafir itu berbangga kerana mengikut nenek moyang mereka, dengan tidak mengira bahawa nenek moyang mereka kafir. Nenek moyang mereka tak ikut agama Allah, nenek moyang mereka tak dapat petunjuk. Maka jadilah orang kafir itu tak dapat petunjuk, dibandingkan orang-orang kafir yang tak dapat hidayah, yang mendengar ayat-ayat Quran yang dibaca, sama seperti binatang-binatang yang tidak ada akal, yang tak ada pikiran, tak menggunakan pikiran, tak ada pikiran, melihat tidak mengambil pengajaran, mendengar tidak mengambil peringatan. Jadilah mereka seperti orang yang buta
yang pekak, yang bisu. Tidak ada sifat kemanusiaan dalam dirinya dan tak layak mendapat petunjuk. Dalam ayat yang kita baca pada hari ini, Allah Ta'ala menunjukkan perintah kepada mereka yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah kamu daripada yang baik-baik, yang halal, yang baik, apa yang kami rezekikan kepada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika sekiranya kamu sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Allah. Di antara hikmat mengapa makan yang halal ini ialah untuk mendapat pahala. Kita makan makanan yang halal bukan sedap saja dapat pahala, kerana kita pilih yang halal. Di sinilah mengapa kita disuruh bila makan bismillahirrahmanirrahim. Sudah makan disebut alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, mendapat pahala kerana kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang halal itu bukan saja dapat pahala, dapat berkat di atas dunia ini. Disebut dalam hadis, ada kalangan manusia yang tidak diterima doanya kerana memakan makanan yang haram. Sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala tayyibun, la yaqbalu illa at-tayyibah. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara asha'a wa yamuddu yadayhi as-sama'. Faqala ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik. Allah tidak menerima apa yang baik. Allah Ta'ala memerintah kepada Rasul-Rasul supaya mengambil yang baik, sama saja dengan perintah kepada mereka yang beriman. Bukan bermakna Allah Ta'ala suruh orang beriman saja buat baik, Rasul tak. Rasul ada keistimewaan dia. Tidak. Allah Ta'ala menerima yang baik, kasih pada yang baik kepada Rasul-Rasulnya dan kepada mereka yang beriman. Allah berfirman, wahai Rasul-Rasul, makanlah kamu yang baik, yang halal, dan beramallah kamu, dan akan engkau sahaja kamu sembah. Firman Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, makanlah yang halal, yang baik, yang Allah beri rezeki kepada kamu. Sama saja. Allah Ta'ala suruh Rasul dan yang beriman makan makanan yang halal, makanan yang baik. Kemudian Nabi SAW mengisahkan seorang yang banyak musafirnya, berjalan ke sana kemari sehingga kusuk masai rambutnya, berdebu pakaian dan tubuhnya kerana banyak berjalan. Di antaranya dia berjalan untuk menghubungkan silaturahim, menghubungkan keluarga. Dia menadah tangan berdoa pada Allah Ta'ala, ya Rab, wahai Tuhan. Padahal makanan dia haram, minuman dia haram. Masa dia budak lagi, orang tua dia beri makan makanan yang haram. Maka bagaimana Allah memperkenankan doanya? Menunjukkan bahawa di antara sebab doa tak diperkenan ialah kerana makan makanan yang haram. Mereka yang makan yang halal, doa mudah diperkenankan oleh Allah SWT kerana ada keberkatan. Itu perintah Allah. Perkara yang dihalalkan banyak. Allah Ta'ala menentakkan yang diharamkan. Innama harram alaikumul maitata, sesungguhnya diharamkan kepada kamu bangkai. Bangkai binatang darat yang tak disembelih. Dan di sana ada binatang yang dihalalkan dengan tak sembelih, iaitu binatang laut, binatang air. Ikan tak payah sembelih. Binatang yang dalam air tak payah sembelih, bangkainya boleh dimakan. Adapun binatang darat mesti disembelih. Kalau tak sembelih jadi al-maitah, jadi bangkai yang diharamkan. Waddama, diharamkan darah. Setengah orang kafir dia cocok binatang
tadah darah dia. Sedap kalau makan dengan darah ni. Allah Ta'ala mengharamkan darah. Walahmal khinzir, dan daging babi diharamkan. Diharamkan daging babi kepada mereka yang beriman. Kerana semua bangkai, darah, daging babinya mendatangkan penyakit yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Lepas apa Allah Ta'ala buat babi? Allah Ta'ala buat babi ini untuk jadi baja. Untuk tujuan yang lain. Bukan tujuan untuk dimakan. Macam pohon kayu lah. Ada pohon kayu yang boleh dimakan buah dia. Ada pohon kayu yang beracun. Mendatangkan penyakit. Dan ada guna untuk perubatan. Bukan untuk makan. Ada guna untuk perubatan. Digunakan untuk perubatan diizinkan. Makan tak boleh. Pohon-pohon kayu yang kita tengok menghijau. Di antaranya memabukkan. Maka diharamkan. Semua yang diharamkan mendatangkan mudarat. Bangkai, daging babi, dan darah. Diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kecuali binatang buruan yang dibunuh dengan senjata yang tajam atau menepati tajam. Bukan pekon dengan batu. Dengan tanah yang keras, itu tak boleh dimakan. Kerana darahnya tak keluar. Binatang buruan diizinkan dengan senjata yang tajam, yang mengoyokkan kulit masuk menembuskan badan dia, tajam. Begitu juga yang ditangkap oleh anjing. Anjing digunakan untuk berburu. Anjing yang diajar. Lepas dengan bismillah. Ada ulama mengatakan wajib bismillah. Ada ulama mengatakan sunat bismillah. Lepas anjing dia takak pelanduk. Takak kijang. Mati. Dia tunggu tuan dia mari. Anjing yang mu'allam. Anjing yang diajar. Di mana walaupun dia mati halal mengikut hukum syarak. Disebut oleh Al-Quranul Karim. Mana mazhab? Semua mazhab kata halal. Bila sebut dalam Quran, Syafi'i, Hanafi, Hanbali, mereka kata halal berlaku. Ada orang dia rasa ragu dan dia tak mengaji. Kan dia tak mengaji, tak belajar. Kalau belajar dalam kitab fiqh, bab sembelihan ni ada menyebut yang ditangkap oleh anjing yang diajar, termasuklah helang yang diajar. Di negeri Arab, helang digunakan untuk berburu. Termasuklah harimau bintang yang diajar untuk berburu. Ada negeri Arab yang negeri Afrika pun digunakan harimau bintang untuk berburu, yang dilatih untuk berburu. Binatang liar yang ditangkap oleh anjing, oleh harimau bintang yang diajar, helang yang diajar, boleh makan walaupun kita tak ada sembelih. Ini diterangkan oleh ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Kita tak aja dengar sebab tak mengaji, tak belajar sampai situ. Kalau kita baca Quran akan bertemu ayat-ayat ini. Allah Ta'ala mengharamkan bangkai, daging babi, darah, kecuali bangkai belalang. Belalang mendatang darah. Belalang halal, boleh dimakan walaupun dia mati. Tak payah sembelih. Itu disebut dengan hadis. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan apa yang disebut dengan tujuan lain daripada Allah. Binatang yang disembelih kerana semoh, kerana memuja syaitan, memuja semangat padi, semangat ikan di laut, untuk menjamukan jin, syaitan dan iblis, haram dia makan dagingnya. Dah hak sembelih dia tok lebar dak reti bahasa. Jangan ikut tok lebar ni. Ada dia lebar saja, dia tak ada ilmu. Orang semoh panggil dia sembelih. Pergi sembelihlah dia. Suruh sembahyang hajat pula. Tolong sembahyang hajat. Ni bahasa dak reti ni. Orang yang macam ni kena sedar binatang tu tak boleh dimakan. Walaupun yang sembelih tu tok lebar, pakai serban, pakai piah, Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sembelihnya kerana pujaan, memuja, diharamkan. Wa ma uhilla bi ghairillah. Faman yuttaqira baqim wa la 'adin fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Maka sesiapa yang berada dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, masuk hutang rimba, tak bertemu dengan makanan, bertemunya dengan babi, bertemu dengan binatang yang diharamkan dalam keadaan darurat, binatang yang sudah mati, bukan diburu. Barang siapa yang ada dalam keadaan darurat,
Allah Ta'ala mengizinkan kepadanya, boleh makan. Kerana memelihara nyawa. Dalam Islam ada rukun ad-daruriyat. Memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan maruah dan memelihara harta benda. Ini perkara yang wajib kita kena pelihara. Dalam keadaan darurat, tak ada makanan melainkan binatang yang diharamkan. Maka Allah Ta'ala mengizinkan. Faman ibtaghara baghin wala 'adin fala itsma alaihi. Maka sesiapa yang berada dalam keadaan darurat, dihalalkan kepadanya. Dengan syarat ghair baghin wala 'adin, tidak melampau. Dengan tujuan untuk menyambungkan hayat, menyambungkan hidup dia. Makan sekadar nak sambung nyawa, nak sambung kehidupan, meneruskan perjalanan. Jangan melampaui batas. Ini peluang makan babi, makan kenyang-kenyang sampai mecing perut. Itu tak boleh. Kena ada batas sempadan dia. Tak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat. Mereka yang dalam keadaan darurat, yang tidak melampau, tidak melampaui batas, fala isma alaih, maka tidak ada dosa ke atasnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjadi ilham para ulama mengadakan kaedah ad-daruratu tubihul mahzurat wa ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Di mana darurat mengharuskan perkara yang diharamkan. Dalam keadaan darurat diharuskan perkara yang diharamkan, dan darurat itu ada sempadan dan qadarnya, jangan lebih pada sempadan. Diizinkan oleh syarak. Dalam suasana negeri huru-hara, negeri dalam keadaan peperang, tak ada peluang, tak ada ruang nak cari makanan yang halal, maka Allah mengizinkan yang haram untuk menyambung nyawa, menyambung hidup kita. Kalau tidak mati, menjaga nyawa adalah wajib. Jaga nyawa adalah wajib, jangan bunuh diri, diharamkan oleh Allah. Dan Allah Ta'ala menghalalkan yang haram kerana nak memelihara jamaah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam.